Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pelajaran sains dalam tajuk bunyi, iaitu pada subtopik fenomena pantulan bunyi. Baik murid-murid, sebelum kita pergi kepada fenomena pantulan bunyi, mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari, iaitu apakah itu pantulan bunyi. Pantulan bunyi berlaku apabila gelombang bunyi yang diarahkan kepada sesuatu arah berubah arah kerana terkena pada satu objek yang menghalang. Contohnya, apabila kita bercakap dan suara itu dipantulkan pada dinding. Okey. Fenomena pantulan bunyi dapat digunakan oleh manusia dan haiwan dengan pelbagai cara. Jadi, ada 3 contoh fenomena pantulan bunyi yang perlu kita pelajari dalam sesi pembelajaran kali ini. Iaitu yang pertama, gema, ultrasonik dan yang ketiga ialah sonar. Baik, kita pergi kepada contoh fenomena bunyi pantulan bunyi yang pertama, iaitu gema. Gema ialah bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan kepada permukaan yang keras. Permukaan yang keras tidak dapat menyerap bunyi. Jadi, bunyi akan dipantulkan dan menyebabkan berlakunya gema. Contohnya, apabila kita berada di hadapan pintu gua dan kita membuat satu bunyi ataupun memanggil seseorang, jadi kita akan dengar suara panggilan tu berulang-ulang. Suara yang berulang itulah kita panggil sebagai gema, kerana permukaan dinding gua tu tidak dapat menyerap bunyi. Jadi bunyi tu dipantulkan menyebabkan kita dengar semula suara kita di pintu gua tadi. Tu contoh fenomena pantulan bunyi yang pertama, iaitu gema. Seterusnya, kita pergi kepada fenomena pantulan bunyi yang kedua, iaitu ultrasonik. Okey, baik murid-murid, sebelum tu cikgu perlu terangkan bahawa sebenarnya bunyi yang kita manusia dengar, yang kita boleh dengar, ialah pada satu peringkat frekuensi sahaja. Maksudnya, sebenarnya bunyi ni ada banyak frekuensi, tapi telinga manusia tidak boleh mengesan bunyi yang lebih daripada frekuensi yang kita boleh dengar. Tetapi haiwan boleh mendengar atau boleh merasa bunyi tu walaupun tidak didengari oleh manusia. Jadi, ultrasonik ni ialah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia, tapi dapat didengar oleh haiwan seperti kelawar, ikan lumba-lumba, ikan paus, untuk memandu arah dan mengesan lokasi mangsa masing-masing. Maksudnya, ultrasonik ni membantu haiwan untuk mengesan mangsa, untuk mendapat tentukan arah. Tapi sebenarnya ultrasonik ni kita manusia tak dapat kesan. Kita manusia tak dapat dengar pun ultrasonik ni. Hanya haiwan-haiwan tertentu sahaja yang boleh dengar. Kerana haiwan pun dia ada peringkat frekuensi yang boleh didengari oleh mereka yang berbeza dengan manusia. Tapi dalam bagi manusia, ultrasonik ni berfungsi atau memberi manfaat dalam bidang perubatan, contohnya iaitu pantulan bunyi ultrasonik digunakan untuk mengesan organ di dalam badan pesakit atau bayi dalam kandungan. Maksudnya kita boleh guna sebagai scanner. Manusia telah mencipta alat yang menggunakan konsep ultrasonik ni untuk scan, untuk mengesan organ dalaman dalam badan manusia dan ataupun nak scan baby dalam kandungan. Okey, jadi itu ialah kepentingan ataupun kegunaan ultrasonik dalam kehidupan seharian manusia ataupun haiwan. Fenomena pantulan bunyi yang ketiga yang akan kita pelajari ialah sonar. Sonar ialah teknologi pantulan bunyi ultrasonik yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Okey, sebenarnya sonar ni ialah satu teknologi yang dicipta oleh manusia
dengan menggunakan konsep ultrasonik juga, tapi fungsinya ialah untuk mengesan objek yang berada dalam air. Sebab contohnya kalau kedalaman air tu terlampau dalam, manusia perlukan alat untuk nak kesan apa yang ada dalam air tu, ataupun apa yang ada daripada permukaan air dekat dalam laut contohnya. Jadi daripada manusia perlu menyelam sendiri, iaitu lebih berisiko, teknologi sonar ini digunakan untuk mengesan apa-apa objek dalam air tanpa perlu manusia menyelam. Itu mengurangkan risiko berlakunya kemalangan sebab kita guna teknologi, iaitu lebih selamatlah untuk manusia. Jadi teknologi sonar ni memberi manfaat kepada manusia dalam konsep untuk mengesan ataupun untuk scan dalam sesuatu objek dalam keadaan yang berbeza. Maksudnya keadaan yang kita tak boleh sampai dengan fizikal, tapi kita boleh gunakan teknologi. Okey, seterusnya kita akan melihat apakah bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Seperti yang kita tahu, sebenarnya bunyi ini diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang baik. Maksudnya kita boleh mendengar, banyak manfaat bila kita boleh mendengar. Tapi apabila bunyi digunakan untuk sesuatu perkara yang tidak bermanfaat, dia boleh jadi memudaratkan. Okey, bunyi memberi kesan, bunyi memberi pelbagai kesan dalam hidup kita, dan ada juga bunyi yang boleh memudaratkan diri kita, iaitu kita tengok dulu yang pertama, iaitu bunyi yang berfaedah dulu. Okey, bunyi yang berfaedah ialah bunyi suara membolehkan kita berkomunikasi, menyebabkan kita boleh mendengar apa yang orang lain cakap, apa yang disampaikan, maklumat yang disampaikan oleh orang lain, dan kita juga boleh memberi maklumat kepada orang lain. Seperti mana cikgu sekarang ni sedang memberi maklumat kepada kamu, jadi kamu boleh dengar suara cikgu, dan cikgu juga boleh sampaikan melalui suara sahaja. Okey, dan kamu juga boleh memberi respon ataupun bertanya kepada cikgu untuk cikgu tahu apa yang kamu tak faham contohnya. Jadi itu membolehkan kita berkomunikasi. Yang kedua, bunyi boleh menghiburkan. Bunyi muzik boleh menghiburkan. Maksudnya kita dengar lagu, kita dengar bernasyid, kita dengar bunyi muzik, alat-alat muzik. Jadi itu ialah untuk hiburan. Hiburan yang baik dibolehkan, tak apa. Okey, dan yang ketiga, bunyi deringan telefon memberikan maklumat ada panggilan masuk. Selain daripada bunyi panggilan telefon ni, maksudnya macam contohnya bunyi orang call kan. Jadi kita boleh dengar, oh ada orang call. Kalau tak ada bunyi, boleh kita setkan telefon kita dalam mode silent kan, mode senyap. Kita tak dengar ada orang tengah call. Jadi itu menyebabkan kita kadang-kadang terlepas panggilan-panggilan, menyebabkan kita tak tahu ada maklumat yang nak disampaikan kepada kita. Jadi kat situ bunyi deringan telefon ialah satu benda yang berfaedah. Okey, dan seterusnya, bunyi siren ambulans memberi isyarat kecemasan. Bila seorang sedang memandu dan dengan bunyi ambulans, bunyi siren ambulans, jadi dia boleh bagi laluan kepada ambulans. Bermaksud bunyi siren ambulans ni penting untuk nak menyelamatkan nyawa seseorang, supaya pergerakan ambulans tu jadi lebih cepat. Jadi kalau tak ada bunyi ambulans tu, hanya sekadar lampu je yang menyala, mungkin kita ataupun pengguna jalan raya tak perasan ada ambulans yang nak lalu dekat kawasan tu. Jadi bunyi siren menandakan akan ada ambulans yang nak lalu, menyebabkan pemandu sudah bersedia untuk bagi laluan. Okey, selain daripada tu, bunyi juga turut kita gunakan dalam contohnya kita setkan jam loceng kita untuk bangun tidur. Kita letakkan switch loceng dekat depan pintu rumah kita, supaya bila ada tetamu datang, tetamu boleh tekan. Maksudnya bila kita duduk dalam rumah, kita dengar ada orang tetamu datang. Jadi itu ialah contoh-contoh penggunaan bunyi yang berfaedah dalam kehidupan seharian kita. Sekarang ni kita pergi pula kepada bunyi yang tidak berfaedah ataupun yang memudaratkan. Okey, yang pertama, persekitaran yang bising menyebabkan kita sukar berkomunikasi. Okey, contohnya bila cikgu tengah mengajar dalam kelas, cikgu tengah bercakap, ada sekumpulan murid yang sedang berbual dekat belakang. Jadi perbualan murid ini mengganggu kawan-kawan yang lain yang nak dengar cikgu punya
apa yang cikgu nak sampaikan, apa yang cikgu tengah cakap. Jadi itu ialah persekitaran yang bising. Persekitaran yang bising itu memudaratkan. Yang kedua, bunyi bising kenderaan mengganggu ketenangan dan menyebabkan tekanan emosi. Contohnya bila berlaku bila ada orang tengah buat ada pemuda, sekumpulan pemuda adakan aktiviti lumba haram contohnya di salah satu kawasan. Jadi menyebabkan penduduk dekat kawasan tu rasa tak selesa, orang nak tidur bunyi motor kuat-kuat contohnya. Jadi itu boleh menyebabkan mengganggu ketenangan dan menyebabkan masalah tekanan emosi. Orang stres, tak suka bunyi bising. Dan yang ketiga, bunyi bising yang didengar secara kerap atau terlalu kuat boleh menyebabkan masalah pendengaran. Contohnya bila ada situasi di mana seorang lelaki sedang bekerja, menyebabkan kerja tu menghasilkan bunyi yang kuat, menggunakan mesin menghasilkan bunyi yang kuat, pada tempoh masa yang lama terdedah pada bunyi yang kuat ni boleh menyebabkan masalah pendengaran, boleh menyebabkan dia tak dengar, telinga dia tak dengar dah sebab terlampau selalu dengar bunyi yang kuat. Jadi bila berlaku keadaan macam ni, sepatutnya pemuda tu perlu pakai earplug ataupun sesuatu untuk lindungi telinga dia daripada terdedah kepada bunyi yang kuat sebab boleh menyebabkan masalah pendengaran. Okey, jadi kekuatan bunyi diukur dalam unit desibel ataupun dB. Bunyi kuat yang melebihi 85 dB boleh merosakkan telinga kita. Maksudnya telinga manusia hanya boleh menampung bunyi yang hanya sampai 85 desibel sahaja. Tak boleh lebih pada tu. Kalau terlampau selalu lebih daripada nilai 85 desibel ni boleh menyebabkan telinga jadi rosak ataupun menyebabkan masalah pendengaran. Baik, sekarang ni mari kita pelajari bagaimanakah cara untuk mengurangkan pencemaran bunyi. Bunyi yang terlalu kuat atau bunyi yang tidak diingini dapat dikurangkan supaya lebih senyap dan kurang jelas. Cara mengurangkan pencemaran bunyi yang pertama iaitu menggunakan pelindung telinga. Yang ni cikgu cakap tadi, contohnya kalau orang yang bekerja dengan melibatkan bunyi mesin yang kuat, boleh menggunakan earplug. Earplug tu maksudnya satu alat yang diletakkan dalam telinga, menyebabkan kurang dengar. Bila pakai alat tu, kita kurang dengar bunyi dekat sekeliling kita, menyebabkan telinga kita lebih dilindungi daripada bunyi yang terlampau kuat. Okey, dan yang kedua itu penggunaan penyerap bunyi. Maksudnya menggunakan bahan contohnya di dinding, bahan-bahan yang boleh menyerap bunyi. Contohnya bahan yang selalunya boleh menyerap bunyi ni macam span ataupun kita panggil sebagai polystyrene ke macam tu, ataupun gabus. Itu antara bahan-bahan yang boleh menyerap bunyi. Okey, bila kita gunakan bahan yang boleh menyerap bunyi ni, maksudnya segala bunyi yang kuat yang dikeluarkan akan diserap oleh penyerap bunyi ni. Maksudnya taklah semua dipantulkan dan menyebabkan telinga kita jadi sakit ataupun boleh menyebabkan pencemaran bunyi. Okey, seterusnya kita ini contoh menggunakan pelindung telinga. Contohnya petugas di landasan kapal terbang. Macam kita tahu, kapal terbang biasanya akan mengeluarkan bunyi yang sangat kuat. Jadi mereka yang bertugas di landasan kapal terbang menggunakan pelindung telinga. Ini dia guna earmuff untuk melindungi telinga supaya tidak rosak akibat bunyi pesawat yang terlalu kuat. Sebab petugas ni biasanya dia bekerja pada jangka masa yang lama dan mungkin macam setiap hari dia bekerja, menyebabkan setiap hari dia berdepan dengan situasi bunyi yang bising. So dia kena pakai sesuatu untuk lindungi telinga dia daripada terdedah kepada bunyi yang terlampau kuat ni pada jangka masa yang lama, supaya tak berlaku masalah pendengaran pada masa akan datang. Okey, dan yang seterusnya menggunakan penyerap bunyi. Macam cikgu cakap tadi kan, biasanya permukaan yang lembut-lembut ni dia menyerap bunyi. Contohnya pada kapet itu ataupun pemaidani, langsir dan tingkap dapat mengurangkan getaran bunyi. Sebab
bunyi tu diserap oleh bahan-bahan yang cikgu cakap tadi tu. Kalau permukaan keras, dia biasanya tak boleh menyerap bunyi dan dia akan memantulkan bunyi tu, menyebabkan berlakunya pencemaran bunyi. Baik, itu saja pembelajaran kita yang kita akan sama-sama capai dalam sesi pembelajaran kali ini, iaitu kita belajari apakah fenomena pantulan bunyi. Iaitu kita ada 3 fenomena pantulan bunyi yang kita pelajari. Yang pertama, gema, ultrasonik dan juga sonar. Iaitu ketiga-tiga ni memberi manfaat yang sendiri kepada kehidupan seharian manusia. Boleh digunakan untuk mengesan, boleh digunakan untuk scan apa yang kita tak nampak dengan mata kasar. Jadi itu adalah 3 fenomena pantulan bunyi yang diguna pakai dalam kehidupan seharian manusia. Dan yang kemudiannya kita belajari juga ada bunyi yang bermanfaat, iaitu yang digunakan dalam kehidupan seharian kita yang beri kebaikan, dan juga ada juga bunyi yang memudaratkan. Maksudnya bunyi yang boleh menyebabkan masalah pendengaran, yang boleh menyebabkan tekanan emosi kepada kita, yang boleh menghalang kita daripada mendengar maklumat ataupun dapat berkomunikasi. Itu ialah bunyi yang tidak baik, bunyi yang boleh memudaratkan. Dan kemudiannya yang ketiga, kita belajar cara-cara untuk nak mengelakkan pencemaran bunyi, iaitu kita gunakan penyerap bunyi, permukaan yang lembut sebagai penyerap bunyi, dan juga menggunakan alat pelindung telinga untuk memastikan telinga kita tidak terdedah kepada bunyi yang kuat atau pada jangka masa yang lama, untuk melindungi telinga kita. Okey. Jadi itu saja yang kita belajar pada hari ini. Cikgu harap kalau ada masalah kamu boleh maklumkan kepada cikgu. Dan lepas ni cikgu akan bagi tugasan seperti biasa. Semoga bermanfaat, insya-Allah. Dan kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.